Pembentangan Belanjawan 2025 baru-baru ini telah membuka mata ramai pihak terutamanya tentang sistem pengkelasan pendapatan isi rumah daripada berbentuk piramid kepada diamond shape. Konsep kelas pendapatan berlian yang diperkenalkan oleh kerajaan merangkumi kelas M40, M60 dan T15. Inisiatif ini diambil bertujuan mengangkat kesejahteraan rakyat serta memperbaiki sistem ekonomi negara bagi memastikan kelas pendapatan menengah terus berkembang dan mampu mengatasi cabaran ekonomi semasa. Dalam masa yang sama, kerajaan telah memperuntukkan pelbagai insentif dan sokongan bagi meringankan beban kos sara hidup. Antaranya peningkatan dalam bantuan tunai, insentif pengurangan cukai dan kemudahan kredit mikro untuk meningkatkan daya saing ekonomi rakyat. Usaha mengukuhkan daya beli kumpulan ini adalah sangat penting agar mereka tidak jatuh ke dalam golongan B40 jika keadaan ekonomi bertambah mencabar. Bagi golongan T15 pula, mereka ialah peneraju dalam menggalakkan pelaburan bagi sektor teknologi dan infrastruktur yang boleh menarik lebih ramai pelabur serta membuka peluang pekerjaan bagi kelas M40 dan M60. Dengan cara ini, kelas T15 dapat memainkan peranan utama sebagai penggerak ekonomi yang membuka lebih banyak peluang kepada rakyat di pelbagai peringkat pendapatan. Okey, dalam segmen soal wang pada hari ini, topik yang mendapat perhatian apabila pasca Belanjawan 2025 telah pun dibentangkan, ini adalah antara yang menarik perhatian daripada piramid ke berlian, tambahnya kelas pendapatan bagi mengukuhkan golongan pendapatan pertengahan dan untuk merapatkan jurang kaya miskin bagi untuk meningkatkan of course ekonomi negara. Tapi apakah yang dilalui subsidi? Apakah yang dilalui oleh mereka golongan-golongan yang berada pada fasa sedikit sahaja perubahannya? Itu juga mencabar meningkatkan reaksi pelbagai daripada golongan-golongan ini. Jadi kita nak bincangkan pada hari ini. InsyaAllah kita kupaskan bersama dengan Dr. Taha Omar, Pensyarah Kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Nas. Teruja tak dengan belanjawan kita tahun ni? Sangat teruja dan sangat menarik dan I really like it actually. You really like it, lah? Alhamdulillah. Dia macam Okey, ini yang menarik ni kan. Tapi apa yang kita Kita nak teruskan? dengarkan. Unjuran kita, kalau kita lihat pengkelasan pendapatan kita sebagai piramid, Ya. di mana di atas T20, lepas tu kita ada M40 dan juga B40. Ya. B40 mengambil rangka yang paling di bawah dan merupakan golongan terendah yang paling besar, yang paling utama. Jadi kita nak ubah kepada sistem piramid. Jadi daripada piramid kepada berlian. Apa yang kita boleh faham daripada piramid ke berlian? Silakan. Alright, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Amir Syahir kerana sudi menjemput saya lagi. Amin. Alhamdulillah pada hari yang mulia ini. Yang kedua juga terima kasih kepada Nas dan juga Ani. Betul tak cerita ke? Pandai dia pandai. Dia sengaja cantik tu, dia sengaja Ani ni semua pandai. Betul. Bila kita lihat pada 19 hari bulan Oktober ketika Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri membentangkan belanjawan, saya nak mulakan topik pada hari ini dengan 3 perkataan. Yang pertama, kesenjangan. Yang kedua, bersasar. Dan yang ketiga, maha kaya. Okey, maha kaya. Kesenjangan, masa beliau memulakan pembentangan beliau mengulangi perkataan kesenjangan yang membengkak sebanyak 3 kali. Saya rasa sepanjang pembentangan tersebut beliau mengatakan kesenjangan yang membengkak hampir 5 ke 10 kali. Saya Google. So, kita tak tahu apa kesenjangan. What is kesenjangan? Betul. Maka dilihat di situ adalah ketidakseimbangan. Mana tidak seimbang dari segi pendapatan antara bottom billion ataupun B40, M40 dan juga T20. Yang akhirnya menterjemahkan kepada satu kategori ataupun klasifikasi baru iaitu T15. Itu yang pertama. Yang keduanya yang saya lebih suka untuk kita mengetengahkan di sini adalah bersasar. We are afraid. Apa ni nak tarik subsidi? Apa ni nak tarik kelebihan dari segi pendidikan punya orang kata sponsorship, akses kepada pendidikan, akses kepada hospital, akses kepada harga subsidi dalam diesel dan juga petrol. You don't have to be worried because ia berbentuk bersasar. Now orang akan tanya, macam mana you nak bersasar? Bersasar ni maknanya you ada teropong, you tembak kena tepat. Jitu, betul. Jitu. Dia kena very accurate because we are talking about money.
Now, sebab itu kalau Nas dan Anim ingat, daripada sejak 2 tahun lepas sehingga hari ini, kita dah selalu highlight tentang PADU, pangkalan data utama. Betul. Yang mana ramai orang skeptical. Nak kena isi ke tidak? Nanti kalau saya isi data PADU ni, pangkalan data ni akan disalahgunakan dan scammer akan call saya untuk tanya itu, tanya ini. No. PADU ataupun pangkalan data utama bermatlamat untuk mengetahui apakah pendapatan anda dan apakah perbelanjaan anda. Jadi walaupun anda punya pendapatan berada pada kelas T15 tetapi perbelanjaan anda mungkin lebih daripada dari segi peratus lah daripada golongan B40 dan M40, anda tidak perlu risau. Anda tidak akan ditarik subsidi RON 95 itu ataupun RON 95 lah yang kita takut tahun depan itu. Itu yang saya suka. Dan yang terakhir, maha kaya. Actually it's more of a Islamic question. Okay. Biasa kita dengar maha kan. Allah maha besar contohnya. Allah maha kaya. So is it accurate to use perkataan maha kaya untuk manusia? Sebab maha diterjemahkan kepada unlimited. Betul. But manusia punya kekayaan limited. But anyways, mungkin beliau ingin mengetengahkan perbezaan antara kaya dengan yang top tadi tu. Betul. Betul. Secara semantik untuk saya lah. Ya, betul. Ini juga mungkin perlu mengembalikan kepercayaan rakyat lah kan. Selepas apa yang kita lalui, mungkin adanya PADU dan sebagainya itu agak sedikit mencabar untuk mengembalikan kepercayaan Trust pada rakyat. deficit Kita berbalik pada soalan topik utama kita. Bila kita bercakap tentang subsidi yang bersasar dimaksudkan ini, golongan yang sangat sakit ini adalah golongan yang tipis-tipis je perbezaannya. Tapi tidak dapat subsidi, tapi perlu bayar cukai dengan cukai-cukai yang diletakkan. Senang cerita, bahasa yang paling mudah untuk kita bagi adalah sakit. Rakyat sakit, tetapi ini adalah untuk ekonomi negara. Kerana apa? Kerana untuk mengukuhkan golongan pertengahan itu, golongan yang perlu alami kesakitan ini adalah golongan ini. Jadi reaksi ini adalah reaksi yang biasa kita dapat. Respon daripada Dr. Taha sendiri melihat kepada perkara ini, adakah ianya normal berlaku pada negara-negara maju yang sedang mengukuhkan ekonomi mereka? Dalam konteks ekonomi, ada 3 tunjang utama. For a country to function, ada 3 benda. Pertama, pendapatan. Okay? Pendapatan siapa? Pendapatan rakyat itu sendiri. Yang kedua, pencukaian. Taxation. Dan yang ketiga, pengagihan. Distribution. So, income, taxation dan juga distribution. Now, bila tadi Hanim sebut golongan yang tak berapa atas, tak berapa bawah, dekat tengah-tengah tu merasakan kesakitan, saya boleh mengatakan sebenarnya ada cara untuk tak rasa sakit. Kita perlu bijak dari segi ilmu kewangan. Bukan, I'm not talking about standard, dapat gaji kena bahagi 40% untuk ni, 40% untuk tu, 30% tu. I'm talking about tax. Bila kita ada aggregate income ataupun pendapatan agregat ataupun pendapatan kasar itu, dia tak semestinya kesemuanya, memang dari segi garis panduan pencukaian dikenakan kepada pendapatan kasar. Okay? Tetapi kita perlu juga tahu ada pelepasan cukai. Kalau saya, contohnya Nas ada sebut tadi, kalau awak gaji RM30,000 sebulan, awak automatically T15. Betul. Tapi saya anak ada 6 orang. Okey? Kan dalam tax relief untuk setiap anak yang berumur 18 tahun ke bawah ada pelepasan RM2,000. Okey? Anak yang berada atas umur 18 tahun dah pergi ke universiti belum berkahwin, ada pelepasan hingga RM8,000. Next question. Why is it 8,000 and why is it 2,000? Because that is the average expenditure for a household in Malaysia. Boleh cakap pasal orang putih sikit kan? Mana itulah perbelanjaan purata bagi pendapatan isi rumah purata untuk seorang anak. Kendati pun. Macam tu. Kalau perbelanjaannya exceed daripada benchmark 2,000 tadi, maknanya you memang tak layak ataupun tak patut dapat that so-called tax relief. Lebih daripada itu. Jadi Dr. sokong inisiatif PADU ini supaya kerajaan Madani kita tahu siapa yang harus disasarkan. Betul. Jadi kalau di sini, kalau saya nak mungkin jadi devil's advocate sikit lah. Saya unjurkan bahawa kalau ada seorang yang berpendapatan RM30,000, ada isteri, ada 6 anak, lepas tu ada ibu bapa yang uzur, mungkin mentua yang uzur juga, 10 orang dalam satu tempat. Kalau berada di Putrajaya, lain cerita. Kalau berada di Kelantan atau Perlis,
lain ceritanya. Jadi macam mana kita nak samaratakan pensasaran tersebut mengikut KDNK atau keluaran dalam kasar dalam negeri untuk setiap negeri? Ya, betul apa yang diketengahkan oleh Nas bahawa pendapatan yang sama tidak bermakna perbelanjaan yang sama kerana lokasi yang berbeza. Namun apa yang kita tahu bahawa kalau kita di kampung, okey, purata untuk mendapat pendapatan atau gaji yang sama tinggi di bandar adalah kalau tak ada, paling kurang saya boleh kata sangat rendah. So I'm talking about Kelantan and Putrajaya. I'll take your example. Untuk seseorang mendapat gaji 15,000 sebulan di Putrajaya amat relevan. Okay? Baik. Manakala untuk seseorang itu mendapat gaji 15,000 di Kelantan, I'm not talking about individual, on average Secara purata. Secara purata kadar peratusannya lebih rendah. Regardless sama ada memang perbelanjaan dia akan rendah di Kelantan dan perbelanjaan dia akan tinggi di Putrajaya. So it come back to a set off. Okay? Dia nak dapat 15,000 di Putrajaya senang, nak dapat 15,000 di Kelantan susah. Tetapi perbelanjaannya rendah di Kelantan, perbelanjaannya tinggi di Putrajaya. So it's a set off, so called. So kalau saya menjawab soalan tadilah, dia memang nampak macam tak adil, but at the end of the day, the probability, kita kena mempertimbangkan the law of probability dengan the law of average dari segi kadar purata dan kadar kebarangkalian. So that's why untuk kita lebih tepat mendapatkan informasi tersebut, maka kita perlu updatekan data padu kita. Itu maksudnya. Okey, bagaimana pula kalau mungkin kita nak kongsikan tentang fahaman kita bersama, tangga gaji ini seperti mana yang kita kongsikan kan, ada perbezaan tangga gaji dan sebagainya, dan itu adalah berbeza daripada setiap tempat. Fahaman kita, adakah kita mampu untuk mengukuhkan, sebab selain daripada piramid kepada berlian, kita juga nak mengukuhkan bahagian pertengahan, golongan pertengahan itu. Apakah yang dimaksudkan dengan itu? Dan juga ada di antara kita tidak tetap gaji bulanannya. Definisi pendapatan tidak tetap ini pun agak sukar untuk kita fahami, untuk kita relatekan dengan golongan. Kita di golongan yang bahagian mana? Ada yang buat pendapatan sebulan ni kalau sale okey, contohnya gajinya 6,000. Kalau bulan depan pula sale meletup 12,000, 13,000. Dah golongan yang berbeza. Jadi bagaimana untuk fahaman kita bersama? Kita boleh pergi kepada individu ke individu. Namun untuk kita mencapai daripada piramid ke berlian, sebenarnya we are more closer than ever. Sebab kalau kita lihat kepada data Jabatan Perangkaan Negara, contribution ataupun pendapatan rakyat Malaysia dari segi T20, B40 dan M40, kita ikut masih piramid tadi tu, T20 punya pendapatan mencecah 49%. Maksudnya kalau gaji satu Malaysia ni gaji dia RM100 dan dalam Malaysia ada 3 orang, T20, B40, M40, gaji T20 ni RM50, gaji M40 dengan B40 ni adalah RM25 seorang. So on that comparison, on that numbers, we are closer to become untuk menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi. Cumanya, now saya nak menjawab soalan tadi. It's not about income. It's about expenses. Okay? Untuk orang tengah ini tidak sakit dan sehingga dia ada extra money untuk invest dan dapat pendapatan tambahan macam Anim sebut tadi, adalah kalau dia boleh mengurangkan perbelanjaan dia dalam sektor-sektor tertentu. Contohnya pendidikan, hospital dan juga makanan-makanan asas. Nah, siapa yang nak kurangkan perbelanjaan CM40 ni? Maka dengan itu kita memperkenalkan penarikan subsidi ataupun subsidi bersasar. So awak yang Abang Long yang kaya, maha kaya ini, awak dah selesa. Sebab tu kita tak ambil T5 tu, kita ambil T15 terus. Apa maksud T15? Pendapatan dia antara 1 juta setahun ke atas. Awak gaji 1 juta setahun, maknanya RM83,300 sebulan. Awak boleh bawa macam-macam kereta. So itu yang saya sebut tadi,
pendapatan, pencukaian dan pengagihan. Dengan pengagihan yang holistik ataupun efisien, orang yang tengah ni akan merasai perbelanjaan yang rendah, lantas ada extra money ataupun kita panggil pendapatan boleh guna. Disposable income dalam bahasa orang putih. Disposable income tu dia boleh invest untuk dapatkan pendapatan tambahan. Ya, saya harap saya menjawab soalan tadi. So yang bukanlah nak tanggung. Ya, kita satu negara. So awak 1 juta setahun gaji. So yang kita yang kat tengah ni nak jadi berlian tu adalah supaya kita rendahkan perbelanjaan kita. Pendapatan is subjektif. Kan, untuk bukan subjektif, kita bergantung pada rezeki lah, kena usaha dan limited pendapatan ni. Objektif utamanya di sanalah. Dan untuk kita luaskan kelas pertengahan ini, lebih banyak orang yang mampu contribute kepada perkembangan ekonomi negara kita lah. Betul. Jadi di sini mungkin secara penutupnya lah pada rakyat di luar sana, kita ni nak ikat perut, kita nak berjimat cumat dan sebagainya. Jadi apakah sebabnya di sini? Jadi di sini Kerajaan Madani ingin memperluaskan layer pertengahan ini, tapi apa manfaatnya? Hutan negara 1.22 trilion. Jadi kita semua harus menggambling tenaga untuk mengurangkan hutang ini. Tapi dalam hutang ini kita yang dicukaikan dan kita yang ditarik subsidi. Jadi mungkin kepada penonton kita, silakan. Saya boleh jawab satu perkataan je. Saya membesar di negara Timur Tengah. Saya pernah pergi ke negara-negara Afrika. Ini cerita 4 tahun lepas, Nas. Nak isi tangki penuh kereta dekat Afrika. Kita biasa tangki penuh MyView apa? RM70 lah. 70. Sana adalah RM300. RM300. Ringgit. Nilai dia. Sama lah juga. RM300. Sorry. So 300 ini cerita 4 tahun lepas. Maksudnya, why I'm saying this? Kita adalah rakyat yang telah dimanjakan terlalu lama. Dunia luar dah lama tak dimanjakan. You have to work hard. You cannot expect free money. Free money. Ataupun orang kata bagi semua percuma je. Tetapi sebab kita lahir-lahir dah ada subsidi. Lahir-lahir dah rasa manja. So sekali bila ihsan, remember, subsidi adalah ihsan, penampungan. They have all the rights to take it. But in that fact pun, kendati pun dia bagi juga. Dalam fakta tu saya nak bertanya juga. Dalam 300 yang dibelanjakan untuk full tank ni, berapakah gaji purata? Nak tahu juga. If I say dia punya benua tu pun kita boleh tahu. Betul. Taklah dia bukan negara berpendapatan tinggi. As clear as I can say, gaji minima dia tidaklah RM1,700. Maybe rendah daripada itu. Jadi, but I nak jawab juga satu lagi soalan. Bila Nas sebut hutang negara beberapa trilion. Antara benchmark ataupun kayu ukur sesebuah negara itu adalah negara yang maju ataupun ke arah nak jadi maju, antara dia punya kriteria lah, saya takut ramai orang marah ni, adalah hutangnya tinggi. Iyalah. Hutang tinggi tidak bermaksud miskin. Sebab negara ni bukan macam manusia. Hutang ni kena habis sebelum mati. Tak. Negara tak boleh mati. Negara akan tak ada bila yaumul qiyamah. Macam itulah lebih kurang dia. So to have a high debt is not satu kayu ukur bahawa ia berada dalam kesusahan. Tetapi bagaimana kita nak membayar hutang tersebut adalah dengan mengenakan cukai yang tinggi. Tetapi cukai kita yang paling tinggi di Malaysia ni pun 30%. Betul. Di Europe 50%. Nobody is crying in Europe. Di Australia 55%. So saya nak kita satu masyarakat rakyat yang manja. I'm not saying kau bolehlah kau cakap banyak kau mencarat. No, I'm not saying that. But the opportunity has been given. And siapa yang rajin, dia akan selesa. Ya. Jadi nampaknya Dr. Taha macam bersetuju bila kita konsisten mengenakan ramuan ini, mungkin kita akan bergerak kepada negara yang lebih baik lagi. Definitely. We are on the right track. Alright. Terima kasih banyak-banyak untuk kesimpulan itu. Terima kasih untuk penerangan dan juga bual bicara kita hari ini yang betul, tegang ataupun yang sedikit londe. Saya suka diskusi apa sekalipun. Terima kasih banyak-banyak. Dr. Taha Omar, pensyarah kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia. Sampaikan salam kami kepada warga UPM. Terima kasih. Saya.